harus berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk menghadapi reset politik ini. Itulah petikan ucapan saya semasa Perhimpunan Agung UMNO tahun 2020 yang telah pun diluluskan sebagai dasar parti. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Pakatan Harapan dan kenapa tidak Perikatan Nasional? Pertamanya, kita telah mengadakan rundingan dengan kedua parti-parti gabungan itu. Kita telah mengadakan rundingan dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional secara berasingan 2 hari selepas PRU ke-15 dan beberapa hari kemudiannya. Dalam perundingan tersebut, kita telah meletakkan beberapa asas utama, termasuk dalam soal agama Islam, orang Melayu, Bumi Putera, bahasa Melayu, dan jangan lupa kedudukan institusi Raja-Raja Melayu yang perlu disepakati bersama. Itu dalam wishlist kata. Dalam wishlist kita sebagaimana yang saya jelaskan dalam taklimat Presiden. Begitu juga dalam soal pembentukan kabinet. Malah dalam cadangan kita menetapkan agar kerajaan yang dibentuk ia tidak boleh diidentikan dengan nama parti. Sebaliknya mestilah dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Pakatan Harapan dalam responsnya secara bertulis menyatakan persetujuan terhadap perkara-perkara asas yang perlu disepakati, dan secara praktiknya mereka mempersetujui semua syarat-syarat itu. Bagaimanapun, Perikatan Nasional dalam maklum balasnya hanya sedia menyebut mempertimbangkan perkara-perkara yang telah kita usulkan. Keduanya, seperti diketahui umum, penolakan Perikatan Nasional terhadap titah usulan Yang di-Pertuan Agong untuk dibentuk Kerajaan Perpaduan. Penolakan ini disebabkan Ketua Perikatan Nasional mendakwa kononnya telah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Rupa-rupanya akuan bersumpah ini termasuk 10 ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah memenangi kursi Parlimen tanpa pun merujuk kepada parti. Dan ia bukan merupakan keputusan parti. Para perwakilan ini juga menjadi faktor kenapa kita tidak boleh bersama Perikatan Nasional. Belum pun subuh, pengkhianatan telah dibuat terhadap parti kita. Lebih menyedihkan, ia diatur oleh orang kita sendiri. Sedangkan seperti yang saya sebutkan tadi, kita telah ada dokumen perjanjian dan akuan bersumpah serta aku janji. Saya ulangi, kursi yang dibenangi bukan hak pribadi. Kursi itu adalah hak mutlak parti, betul? Saudara-saudari, atas sebab itu kita berbincang dan kita bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan dengan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Apabila keputusan ini dicapai, muncul pula suara-suara dalaman kita dengan hujah. Bukankah kita telah buat keputusan dalam PAU, no Anwar, no DAP? Namun kelompok yang suara ini tidak pula menyebut no bersatu. Kononnya dibangkitkan lagi tuduhan kita melanggar keputusan PAU yang menyatakan no Anwar, no DAP. Mereka sengaja melupakan no bersatu. Tunggu. InsyaAllah tidak lama, atas persetujuan para perwakilan yang memberi mandat kepada Lembaga Disiplin dan Majlis Tinggi, tidak lama lagi
Namun sebagai sebuah parti berperlembagaan, kita membuat keputusan sesuai dengan perlembagaan UMNO. Dalam perlembagaan UMNO kita, pasal 9.1 menyebutkan Majlis Tertinggi adalah menjadi badan yang menjalankan pentadbiran hal ehwal UMNO di bawah kekuasaan dan perintah Perhimpunan Agung, dan Majlis Kerja Tertinggi MKT adalah berkuasa menjalankan sebarang langkah bagi pihak Perhimpunan Agung pada masa ketiadaannya, tetapi segala langkahnya itu hendaklah dimaklumkan kepada Perhimpunan Agung. Selain itu, pendirian kita adalah selaras dengan perakuan yang kita berikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menerima titah usul baginda tuanku